Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Tuan-tuan dan puan-puan, anak-anak yang dikasihi sekalian, insya-Allah kita bertemu sekali lagi di dalam perbincangan kita dan juga pembacaan surah-surah lazim. InsyaAllah pada kali ini kita akan menyambung bacaan daripada surah Al-Ma'un pula. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. أرأيت الذي يكذب بالدين. ulang. أرأيت الذي يكذب بالدين. Saya ulang sekali lagi. أرأيت الذي يكذب بالدين. Baik, dalam ayat yang pertama ini, apa yang perlu kita ambil perhatian dari segi bacaan, iaitulah pada sebutan Ar-Ra'ai. Ar-Ra'ai. Baik, kita bertemu dengan huruf Hamzah. Huruf Hamzah ini makhrajnya adalah di bahagian pangkal kerongkong. Pangkal kerongkong di sebelah sini. Ar-ra'aitalladzi. Maka pastikan sebutannya adalah di pangkal. Ar-ra'aitalladzi. Jangan bunyi ar-ra'ai. Itu dah bunyi ain. Kadang-kadang kita dengar sebutan seolah-olah macam bunyi ain. Ar-ra'ai. Sebutannya bagi tepat adalah di pangkal. Ar-ra'ai. Ar-ra'ai. Maka sebutan hamzah adalah di bahagian pangkal kerongkong. Kemudian kita bertemu dengan aita. Kalau video sebelum ini kita dah bincang berkaitan dengan hukum lin. Maka ai ini menjadi hukum lin. Maka dibaca dia dengan lembut. Ar-ra'aital ladzi. Kemudian talladzi kita bertemu dengan zal. Zi adalah huruf zal. Cara sebutannya kita letakkan hujung lidah ni di bawah gigi. Ar-ra'aitalladzi. Zi. Jangan bunyi zi. Zi adalah bunyi zai. Zai umpama bunyi lebah, iaitu huruf zai. Yang ni huruf zal. Ar-ra'aitalladzi. Sebutan zal. Kemudian yukadzibu, bukan yukazzi. Itu kebanyakan kesilapan yang kita dengar. Banyak yang bunyi z, yang ada bunyi macam lebah. Yukadzibu itu tidak tepat. Yukadzibu. Pastikan hujung lidah kita keluarkan sedikit. Yukadzibu. Itu beza dia. Kemudian biddin kita bertemu dengan alif lam, yang mana di atas huruf lam itu tidak ada tanda sukun. Dan selepas huruf lam ada huruf yang berbaris syaddah. Maka alif lam ini dinamakannya sebagai alif lam syamsiyah. Alif lam syamsiyah, hukum membacanya iaitulah idgham. Artinya kita masukkan terus huruf lam itu ke dalam huruf dal.
biddin, biddin. Tidak perlu kita jelaskan bunyi huruf lam. Baik, bila kita waqaf biddin, maka dipanjangkan. Apa hukumnya? Bila kita waqaf menjadi hukum mad arid lis-sukun. Mad arid lis-sukun dibolehkan membaca dengan 2, 4 atau 6 harakat. Jadi sebaik-baiknya kita ambil 6 harakat, iaitu 6 gerakan jari kita, 6 gerakan jari. Yukadzibu biddin. Macam tu. Okey. Bagaimana kita nak mengenal ma'aril lisukun? Ma'aril lisukun berlaku ketika waqaf. Ketika kita berhenti, yang mana huruf yang akhir itu kita matikan, ataupun huruf nun yang akhir itu kita sukunkan. Sukun yang baru berlaku sebab kita waqaf, itu namanya arid lisukun. Mad yang berlaku ketika waqaf disebabkan sukun yang baru berlaku. Biddin. Kemudian sebelum huruf nun kita tengok terdapat huruf ya. Ya adalah huruf mad. Sebelum huruf ya terdapat huruf berbaris kasrah. Jadi kita perhatikan daripada huruf nun, kemudian kita ke belakang sikit. Huruf ya. Sebelum huruf ya ada huruf berbaris kasrah. Maka di sini dinamakannya sebagai mad arid lisukun. Dan satu lagi beza antara mad arid lisukun dan mad lin ialah pada huruf mad tadi. Sekiranya huruf ya itu tidak ada tanda sukun, maka dibaca dengan mad arid lisukun. Tetapi sekiranya di atas huruf ya itu ada sukun, maka dibaca dia dengan mad lin. Jadi cara nak mudah mengenalnya, tuan-tuan perhatikan pada huruf mad di akhir kalimah. Sekiranya di atas huruf mad itu tidak ada tanda sukun, dinamakannya sebagai mad arid lisukun. Sekiranya di atas huruf mad tadi ada sukun, maka dinamakannya sebagai mad lin. Mad lin ini ada 2 huruf sahaja, iaitu huruf waw dan huruf ya. Okey, jelas? Ayat yang pertama saya ulang balik. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Saya ulang sekali lagi. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Apa makna dia? Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Tahukah engkau akan orang yang mendustakan agama? Tahukah engkau orang yang mendustakan agama? Meliputi hari pembalasan. Di sini Allah bertanya kepada kita semua, tidakkah kamu tahu siapakah mereka yang mendustai agama? Di awal ayat ini didatangkan dengan persoalan, siapakah mereka yang mendustakan agama? Maka ayat yang kedua barulah dijawab, siapakah mereka? Baik, seterusnya ayat yang kedua. فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُّ الْيَتِيمَ فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُّ الْيَتِيمَ. Saya ulang. فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُّ الْيَتِيمَ. Baik, dalam ayat yang kedua ini yang perlu kita lihat dan bincangkan iaitu pada allazi. Dah kita jumpa dah tadi huruf zal jangan bunyi macam z, jangan bunyi allazi.
zi itu tak tepat. Allazi. Kemudian yadu'ul yatim. Di sini kita tekankan huruf ain tetapi tidak sampai bunyi qalqalah. Yadu'ul yatim, yadu'ul yatim. Tekankan ain itu sebab dia bersabdu. Dan juga alif lam. Alif lam ini namanya alif lam qamariyah yang dibaca dengan hukum izhar. Yatim adakah sama dengan biddin? Ini namanya mad arid lisukun juga. Nak mudah kita tengok pada huruf mad sebelum huruf yang akhir itu. Di situ huruf ya. Ya yang mana di atasnya tidak ada tanda sukun. Maka jelaslah di sini dibaca dengan hukum mad arid lisukun. Bacaannya 246. Kaedah nak membaca mad arid lisukun, apabila ayat pertama kita baca 6 harakat, maka ayat yang kedua dibaca juga dengan 6 harakat. Jangan kita baca ayat pertama 2, kemudian ayat yang kedua kita baca 4 harakat. Maka itu tidak kena dari segi cara bacaan. Maka kalau ma'ari li sukun daripada awal 6, keseluruhan surah itu ma'ari li sukun dibaca dengan 6 harakat. Saya ulang balik. Fadzalika allazi yad'ul yatim. Bila kita waqaf, pastikan bibir kita ni dirapatkan. Yatim. Baik, apa maksudnya? Siapakah mereka yang mendustakan agama? Fadzalika allazi yad'ul yatim. Iaitulah orang itu ialah yang menindas serta berlaku zalim kepada anak-anak yatim. Itu yang pertama, orang yang mendustakan agama, iaitulah mereka yang menindas dan berlaku zalim ke atas anak-anak yatim. Itu yang pertama sekali. Orang yang mendustakan agama, pertama mereka yang menindas ataupun menzalimi anak-anak yatim. Baik, seterusnya kita sambung ayat yang ketiga. Wala yahuddu ala ta'amil miskin. Saya ulang. Wala yahuddu ala ta'amil miskin. Saya ulang balik. ولا يحض على طعام المسكين. Bagi ayat yang ketiga ini, dari segi bacaan kita perhatikan pada wala yahuddu, huruf dad. Huruf dad adalah huruf yang paling sukar kita nak menyebutnya. Huruf dad bersifat dengan itma', tebal, dan juga isti'la. Jadi huruf dad ini pastikan tepi lidah kita ni diangkat kena pada garham. Wala yahuddu, yahuddu, kalau selesa sebelah sini, sebelah sini. Kalau selesa sebelah sini, sebelah sini. Wala yahuddu ala, baik, ala ta'a, ala mad asli, ta'a mad asli. Pastikan bacaannya 2 harakat. Mil miskin, alif lam di situ menjadi alif lam qamariyah, bacaannya izhar. Miskin, mis huruf sin, pastikan dia berangin, jangan sampai berhamburan udara. Miskin, ya, kita bagi dia ada angin. Miskin, macam tu. Baik, bila waqaf ini juga dinamakannya mad arid disukun. Sebab apa? Ya, di atasnya tidak ada tanda sukun, maka bacaannya 6 harakat.
ikut kaedah 246, tapi kita ambil 6 harakat. Kita selaraskan setiap ayat. Saya ulang balik. ولا يحض على طعام المسكين. Saya ulang sekali lagi. ولا يحض على طعام المسكين. Ayat yang ketiga ini maksudnya apa? Yang kedua, yang mendustakan agama siapa? Iaitulah wala, dan ia tidak menggalakkan untuk memberi makanan yang berhak diterima oleh orang-orang miskin. Wala yahuddu ala ta'amil miskin, dan ia tidak menggalakkan untuk memberi makanan yang berhak diterima oleh orang-orang miskin. Intinya mereka ini sangat bakhil, sangat kedekut, tidak memberi makan kepada orang-orang yang memerlukan, orang miskin, fakir dan sebagainya. Itulah mereka yang mendustakan agama yang kedua. Ayat yang seterusnya, fawailul lil musallin. Saya ulang, fawailul lil musallin. Saya ulang sekali lagi, fawailul lil musallin. Baik, di dalam ayat ini kita bertemu dengan fawailun, why. Jadi tak perlu dijelaskan lagi, kita dah bertemu tadi pada ROI. Y, bentuknya sama, maka dilembutkan. Fawailun, lembutkan. Lil, di situ bertemu dhammatain, bertemu dengan huruf lam, maka hukum bacaannya adalah idgham bila gunnah, dibaca dengan idgham kamil. Kita sempurnakan. Fawailul lil, masukkan terus lam ke dalam lam yang kedua, lulli, tidak ada dengung. Lil musallin, lam tersebut dinipiskan. Lil musallin, huruf sad pastikan dia berdesir, musallin, dan juga huruf lam musallin, tekankan musallin, dan bila waqaf di situ dibaca dengan ma'arif disukun juga. Sebab apa? Di atas huruf ya tu tidak ada tanda sukun. Jadi cara kita nak mengenal maklin ma'arif disukun, iaitu di atas huruf ya tidak ada tanda sukun. Jelas? Baik. Apa maksud ayat ini? Maksud bagi ayat ini iaitu yang ketiga, siapakah mereka yang mendustakan agama? Iaitulah fawailul lil musallin, maka kecelakaan besar, fawailun, bagi orang-orang yang ahli sembahyang. Fawailul lil musallin, maka celakalah bagi orang-orang yang sembahyang. Bukan maksud orang yang sembahyang tu semuanya celaka, tetapi ada orang yang sembahyang disebabkan tertentu, maka Allah laknat dia. Siapakah orang yang sembahyang yang Allah laknat itu? Ayat yang seterusnya menerangkan. Jangan kita faham fawailul lil musalli itu semua orang sembahyang Allah laknat. Itu salah. Dan di sini dia ada tanda ayat yang akhir, ayat yang keempat. Maka dibolehkan kita waqaf. Fawailul lil musallin. Tapi makna ayat dia dijelaskan selepas pada itu. Allazina hum an salatihim sahun. Saya ulang. Allazina hum an salatihim sahun. Saya ulang sekali lagi.
allazina hum an salatihim sahun. Baik, di dalam ayat ini kita lihat di awal itu terdapat alif lam. Allazi itu, dan di awal tu hamzah wasal. Alif lam yang mana alif tu dinamakan dia sebagai hamzah wasal. Alif yang atasnya ada kepala sad. Sad itu dinamakan sebagai hamzah wasal. Kalau di atas alif ada huruf hamzah, itu namanya hamzah qata' yang menerima baris. Tetapi bagi hamzah wasal ini special sikit. Kita kena pandai untuk nak membariskan hamzah wasal ini. Hamzah wasal ketika sambung tidak menerima baris. Contohnya, fawailul lil musallin allazina hum. Itu kaedah kalau kita nak sambung. Jangan kita bariskan fawailul lil musallina allazi, itu tak kena. Okey, tak kena dari kaedah nak membariskan. Jadi hamzah wasal dia hanya menerima baris ketika kita memulakan bacaan. Bagi allazi ini, bagi alif lam ini hanya dibariskan dengan baris fathah, allazi. Bukan illazi ataupun ullazi. Dibaca dengan allazina hum. Okey, itu kaedah dia. Dan banyak lagi lah kalau kalimah tu fi'il, maka kita perhatikan pada huruf yang ketiga. InsyaAllah nanti kita akan berjumpa lagi. Sekiranya ada hamzah wasal, maka saya akan jelaskan lagi. Baik, di sini faham bila kita nak mulakan bacaan pada alif lam, dibaca dengan baris fathah. Allazina hum, begitu. Tapi kalau sambung, fawailul lil musallin allazi, macam tu. Okey. Baik, allazina hum an salat. Mim yang di atasnya ada sukun. Dibaca dengan izhar syafawi. Izhar syafawi artinya bacaannya kita jelaskan bunyi mim dengan merapatkan bibir. Allazina hum an, macam tu. Hum an. Jangan dengung. Hum an, kita rapatkan bibir. Al-sala, nun mati bertemu sad menjadi ikhfa haqiqi. Al-sa, renggangkan sedikit lidah. Al-sala. Dan sad ni dibaca dia dengan tebal. Al-sala. Dengung ikhfa haqiqi ni 2 harakat. Salatihim sahim, sama juga izhar syafawi, jelaskan bunyi mim. Sahu, sa mad asli 2 harakat, dan hun bila waqaf menjadi hukum ma'arili sukun atau maklin. Jadi kita tengok pada huruf mad tu, huruf waw di situ. Huruf waw tu di atasnya tidak ada tanda sukun, maka ini namanya mad arid li sukun. Jadi panjangnya 24 atau 6. Jadi kita selaraskan semua, kita ambil 6 harakat. Baik, saya ulang. Allazina hum an salatihim sahun. Baik, apa maksudnya? Siapakah mereka yang sembahyang tapi celaka? Iaitulah allazina hum an salatihim sahun, iaitu mereka yang berkeadaan lalai. Mereka sembahyang tapi lalai. Mereka lalai di dalam sembahyang mereka, nak membangga diri, nak menunjuk dan sebagainya. Maka itulah mereka ciri-ciri yang mana solat mereka itu adalah solat yang tak diterima. Tapi mereka solat, tapi solat dalam keadaan riak, menunjuk-nunjuk, lalai, tidak khusyuk dan sebagainya. Itulah ciri-cirinya.
allazina hum an salatihim sahun. Iaitulah mereka yang lalai. Baik, seterusnya ayat yang ke-6. Allazina hum yura'un. Allazina hum yura'un. Saya ulang sekali lagi. Allazina hum yura'un. Baik, kaedahnya sama. Allazi kita berjumpa di awal ayat, maka dibaca dengan baris fathah. Hum, mim yang di atasnya ada sukun, namanya izhar syafawi. Yura. Okey, di situ kita bertemu dengan alif yang di atasnya ada tanda mad. Selepas pada itu ada huruf hamzah di dalam satu kalimah. Ini namanya mad wajib muttasil. Panjang mad wajib 4 ataupun 5 harakat. Panjang mad wajib. Baik, bila kita waqaf, yang pentingnya tengok pada huruf waw, huruf mad tu. Situ ada sukun atau tidak ada. Kalau tidak ada, namanya mad arid disukun. Jadi ini juga dipanjangkan 24 atau 6 harakat. Jadi kita ambil selaraskan dengan 6 harakat juga. Allazina hum yura'un. Baik, bagaimana kaedah nak menyambung? Contoh, fawailul lil musallin allazina hum an salatihim sahun. Kita sambung begitu. Contoh, kalau kita nak sambung dengan ayat seterusnya, allazina hum an salatihim sahun allazina hum yura'un. Okey. Baik, apa maksud allazina hum? Celakalah bagi mereka yang solat. Yang pertama tadi sahun. Sahun itu artinya orang yang lalai, yang tidak khusyuk dalam sembahyangnya. Yang kedua iaitu allazina hum yura'un. Apa dia? Iaitulah orang-orang yang berkeadaan nak berbangga diri dalam ibadatnya. Yura'un ni nak menunjuk riya. Itu yang kedua. Orang yang sembahyang tapi dia nak menunjuk. Baik, kemudian ayat yang terakhir, وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ. Baik, dalam ayat ini وَيَمْنَعُ, kita bertemu dengan huruf mim yang di atasnya ada sukun. Hukumnya apa? Izhar syafawi, nyatakan bunyi mim. Kemudian ada alif lam. Alif lam itu namanya alif lam qamariyah. Kita baca dia dengan izhar. Ma kita baca dengan mad asli. Un bila waqaf menjadi mad arid li sukun. Jadi bacaannya 6 harakat juga. Okey. Jadi kita bagi selaras semua daripada ayat 1 hinggalah ayat 7 ini. Mad arid li sukun dibaca dengan kadar 6 harakat. وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ. Apa maksud dia? وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ, dan orang-orang yang tidak memberi sedikit pertolongan kepada orang yang berhak mendapatnya. Dia kedekut, dia bakhil, orang minta bantuan dan sebagainya, dia tak bagi. Dia memilih-milih dan sebagainya. Maka inilah mereka-mereka, ciri-ciri mereka yang mendustai agama. Jadi insya-Allah
Saya akan ulang sekali lagi daripada ayat 1 hingga ayat ke-7. Saya harapkan tuan-tuan, anak-anak sekalian dapat ikuti bacaan ini dan dapat memperbaikinya nanti. Bismillahirrahmanirrahim. أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. InsyaAllah kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.